Subhanallah, 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 alhamdulillah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita mulakan dulu majlis ilmu kita ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Subhanallah, alhamdulillah, Masya Allah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Petang Ramadan yang barakah. Kita telah pun berada di hari kedua terakhir Ramadan, hari Selasa 29 Ramadan. Esok merupakan hari terakhir Ramadan. Tidak ada jaminan sedikit pun untuk kita bertemu dengan Ramadan pada tahun hadapan. Tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan sedikit pun untuk kita bertemu dengan Ramadan pada tahun hadapan. Masya Allah. Jadi hari ini adalah hari kedua terakhir Ramadan. Esok hari terakhir. Dan malam ini tuan-puan dimati Allah sekalian adalah malam terakhir Ramadan. Malam ini malam terakhir Ramadan. Kita masih ada peluang satu malam untuk meminta dibebaskan Allah daripada api neraka. Itu berdasarkan hadis Nabi SAW, buku fiqh Ramadan. Itu berdasarkan hadis Nabi SAW, sesungguhnya pada setiap malam Allah akan membebaskan daripada setiap hambanya. Allah akan membebaskan daripada setiap hambanya Allah akan membebaskan dari kalangan hambanya daripada api neraka Allah. Cuba kamu tengok kenapa Instagram mungkin kedudukan dia ke jadi percaya. Kamu tengok masih perbezaan di antara dua, insyaAllah. Okey, tuan-puan dimati Allah sekalian. Bila kita tak apa. Hari ini adalah petang Ramadan yang kedua terakhir, malam ni adalah Ramadan yang terakhir. Subhanallah. Dan petang ini saya diberikan satu tajuk yang sangat mengharukan daripada penganjuran yang dianjurkan oleh Baby Friendly Hospital Initiative Committee Kuantan Medical Center. Penganjur majlis kita pada hari ini iaitu Kuantan Medical Center daripada unit Baby Friendly Hospital Initiative Committee. Masya Allah, saya nak ucapkan terima kasih yang berusaha pengarah dan ketua-ketua jabatan Kuantan Medical Center, petugas-petugas barisan hadapan Kuantan Medical Center dan seluruh Malaysia, para wanita yang bergelar ibu, semuanya yang bergelar isteri, bergelar ibu, muslimin, muslimat yang dikasihi sekalian. Masya Allah. Jadi petang yang barakah ini saya diberi tajuk Setulus Kasih Ibu, sempena Hari Ibu yang berlaku sempena Hari Ibu semalam. Bukan semalam ya? Kemarin, iaitu pada hari Ahad. Namun kita tak sedar kan, kita ada satu hari yang bagi menyambut Hari Ibu iaitu hari Ahad baru ni. Tapi kita nampak kuranglah posting tersebut. Mungkin kerana kita semua dalam keadaan kebimbangan, COVID-19, isu Palestin dan sebagainya. Tadi ada yang, awal-awal lagi saya dah start menangis. Sebenarnya terlalu banyak sebab untuk menangis. Terlalu banyak sebab untuk air mata ini tumpah. Ramadan nak berlalu tuan-puan sekalian. Saya rasa Ramadan saya sangatlah tidak berkualiti. Saya rasa Ramadan saya sangat teruk. Saya rasa saya banyak menyia-nyiakan waktu di bulan Ramadan ni. Allahu Akbar. Sebab yang pertama antaranya Ramadan nak berlalu. Hari ni kedua yang terakhir. Malam ni malam terakhir Ramadan. Kena doa sungguh-sungguh malam ni. Buat amal ibadah, sedekah, infak. Malam terakhir Ramadan. Yang mana Nabi SAW menyebutkan tentang, dalam satu hadisnya Nabi bersabda, pada malam pertama bulan Ramadan, syaitan dan jin akan dibelenggu, pintu-pintu neraka ditutup, tidak ada satu pintu neraka dibuka. Pintu syurga dibuka, tidak ada satu pun yang ditutup. Kemudian
Nabi bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala akan membebaskan hamba-hambanya daripada api neraka pada setiap malam bulan Ramadan. Tuan-puan sekalian, ada tak di kalangan kita sekarang yang boleh jamin dia dah dapat pembebasan api neraka? Siapa di sini yang dah jamin? Yang menjamin dirinya, Ustazah insya-Allah saya dapat pembebasan api neraka? Tak ada. Ia hanya boleh diketahui setelah kita mati ataupun dibangkitkan di mahsyar kelak. Kita ni selamat belum daripada api neraka? Memang tak ada jaminan, tapi harapan ada tuan-puan sekalian. Harapan tetap ada. Malam ini janganlah kita bazirkan masa. Kita amalkan, kita fokus kepada amal ibadah dan kita minta tulus dengan Allah dengan air mata. Ya Allah, tolong bebaskan aku daripada api neraka-Mu. Ya Allah, tolong bebaskan ibu dan ayahku daripada api neraka-Mu. Subhanallah. Tak disambung daripada tadi. Kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah bebaskan pasanganku, suamiku daripada api neraka-Mu. Ya Allah. Subhanallah. Masa lagu tadi tak ada? Kamu pasang tadi? Tak. Oh ya. Subhanallah. Tuan-puan dimati Allah sekalian. Kita minta sungguh-sungguh dengan Allah, ya Allah bebaskanlah semua anak-anakku daripada api neraka-Mu, ya Allah. Ya Allah, bebaskanlah adik-beradikku daripada api neraka-Mu. Bebaskanlah suami isteriku daripada api neraka-Mu. Minta fokus. Ustazah nak baca doa apa ya? Bacalah ulang-ulang. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, jadikanlah kehidupan kami baik dalam redha-Mu, dalam pertolongan Allah dan perlindungan Allah, wa fil akhirati hasanah. Dan jadikanlah kehidupan kami di akhirat kelak baik. Wa qina azabannar. Dan jauhilah kami, selamatkan kami daripada api neraka-Mu, ya Allah. Memang tak ada jaminan untuk kita selamat daripada api neraka sebab kita terlalu banyak dosa untuk dicampakkan ke dalam neraka. Terlalu banyak dosa. Dosa maksiat, kedekilan kita, dosa hati, dosa telinga, dosa mata. Banyak sangat dosa-dosa kita, tuan-puan yang berdoa sekalian. Terlalu banyak sebab untuk kita dicampakkan, diazab dalam neraka. Tidak ada jaminan yang boleh selamatkan kita, ahli keluarga kita daripada neraka. Tetapi harapan itu ada dengan doa. Dan malam ini, malam terakhir Ramadan, kita fokus panggil anak-anak lepas solat. Setiap kali lepas solat tarawih, ulang-ulang solat tarawih tu. Kan sampai 20 rakaat. Cuba, ini malam terakhir dah nak tarawih, tuan-puan sekalian. Anak-anak saya bila saya sebut, malam ni malam terakhir dah kita tarawih. Ada yang darjah 1 sebut, Umi kita buat 40 malam ni. Sebab kita dah cuba buat 20, semuanya okey. Malam terakhir dah Umi kita buatlah 40. Tak tahulah dia orang bersungguh ke dia orang bergurau. Seolahnya tak kisahlah berapa kita buat banyak-banyak. Solat tarawih boleh sampai 40, boleh buat sampai 60, kan boleh buat sampai 100 pun ada orang yang buat. Tapi 20 tu pun dah banyak, dah cukup. Subhanallah. Lepas je solat tarawih, Rabbana atina fid dunya hasanah. Kita bayangkan ahli keluarga kita semua berkumpul di syurga. Allahu akbar. Itu kesedihan yang pertama. Air mata ini memang layak dan wajib tumpah kerana kita bakal berpisah dengan Ramadan. Sebab yang kedua, kita perlu rasa berduka cita pada saat ini adalah tentang umat Islam kita di Palestin. Umat Islam kita sedang dibom. Jalan kita sini diuji dengan satu keputusan yang meletup semalam. Satu pengumuman oleh pihak kerajaan bahawasanya PKP seluruh negara. Kita bukan sekadar tak boleh rentas negeri, bukan sekadar tak boleh rentas daerah, bukan tak boleh rentas kampung, tak boleh rentas jiran sebelah pun. Dalam situasi yang mana masing-masing dah buat persiapan. Saya tahu, saya pun sendiri buat persiapan. Sampai beli dua persalinan lah, baju biasa. Tapi nak gembirakan anak-anak. Beli biskut-biskut raya, buat persiapan lah tuan-puan sekalian. Tiba-tiba mengejutkan, kita diberi. Tuan-puan sekalian, sahabat-sahabat kita, saudara kita di Gaza, mereka pun tak menyangka mereka akan dibom. Mereka pun terkejut mereka dibom. Kenapa Yahudi, Israel tanpa belas kasihan? Kenapa tak boleh nak tangguh? Kenapa nak ganggu juga orang Islam? Di bulan yang paling mulia, mereka tahu Ramadan pulang, bulan yang paling mulia bagi orang Islam. Aidilfitri adalah satu hari yang mana hari yang sangat bermakna bagi orang Islam. Mereka bom saudara kita. Kanak-kanak, orang tua semuanya, Masya Allah. Terpalit sama. Mereka bom saudara kita, tuan-puan sekalian.
Tapi kita di sini dibom dengan berita yang sangat kita rasa sedih, berat, marah-marah semua kan. Masya Allah. Ya, saya pun kecewa, saya pun sedih. Boleh tuan-puan sekalian. Tetapi bila berlakunya kita tengok apa yang sedang dilalui oleh umat Islam di Palestin, sedang berdarah. Kita sedih, marah, mungkin mengalirkan air mata, rindu pada ibu, ayah kan. Tapi yang sedang mereka lalui adalah mengalirnya air darah. Subhanallah, Allahu Akbar. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Petang yang barakah. Ini adalah kuliah saya yang terakhir bulan Ramadan. Mungkin besok adalah last. Ini antara yang terakhir lah. Mungkin esok ada yang terakhir sekali. Masya Allah. Itu kesedihan yang kedua. Umat Islam di Palestin itu wakil kita, tuan-puan sekalian. Mereka itu wakil kita. 3 masjid yang umat Islam wajib pertahankan. Masjid Nabawi dengan Masjidil Haram dalam keadaan aman di bawah Arab Saudi. Tapi ada satu masjid namanya Masjidil Aqsa, tempat Mi'raj Rasulullah, tempat lahirnya para nabi. Antara masjid terawal yang dibina di atas muka bumi. Masya Allah, mercu syiar umat Islam, Masjidil Aqsa. Allahu Akbar. Sekarang Masjidil Aqsa berada dalam wilayah kekuasaan Israel, musuh utama kita, Israel Yahudi. Penduduk Gaza adalah berada di tebing barat ni, mereka mempertahankan diri mereka dengan tubuh badan mereka. Sebelum Gaza ada lagi wilayah-wilayah tertentu mereka mengundur sebab tidak tahan dengan kezaliman yang dilakukan oleh Israel. Mereka tak tahan, mereka mengundur. Subhanallah. Tapi penduduk Gaza sampai hari ini mereka tidak mengundurkan diri. Contoh ini peta lah kan. Yahudi Israel ni duduk kan, subhanallah. Tak ni. Subhanallah, Allahu Akbar. Kalau kita macam nak faham sikit lah tuan-puan dimati Allah sekalian, nak faham sikit. Dia ibarat. Ini saya buat ibarat saja. Tak payah naikkan dek, tak payah. Berhenti lari apa semua, tak payah. Ibarat saja. Contohlah ni peta. Kan? Apa peta Palestin? Lepas tu datanglah Yahudi Israel ni kan, Israel ni. Dia pun datanglah. Okay, dia bina penempatan. Dia buat penempatan. Bila dia bina penempatan ni, dia datang dengan menghalau, membakar, dengan membunuh, dengan kekasaran, sampailah orang di kawasan ini keluar. Subhanallah. Tuan-puan pernah tengok tak? Kalau siapa yang pernah tengok video-video dokumentari kan, bagaimana penduduk Palestin, bayangkan macam ni lah. Bayangkan, kita duduk dalam rumah, elok-elok, makan, masak, tidur, elok-elok tengah tengok TV contoh. Tiba-tiba ada askar-askar masuk dengan senapang, dengan kayu pemukul, halau kita. Keluar, kau keluar. Halau. Acu dengan pistol apa semua. Halau, keluar. Masa tu mungkin kita akan kata, ini rumah aku. Subhanallah. Ini rumah saya, kenapa saya kena keluar? Masya Allah. Tuan-puan dimati Allah sekalian. Mereka sembelih, mereka bunuh, mereka tembak, mereka buat pelbagai kekejaman peringkat waduh sangat dahsyat. Mereka terpaksa keluar daripada rumah sendiri sehelai sepinggang. Bawa anak selamatkan diri. Mereka mengundur. Tuan-puan yang mati Allah sekalian. Lama-lama wilayah mereka semakin luas. Mengundur lagi. Mereka lakukan kerja. Mengundur. Sampailah Masjidil Aqsa berada dalam kawasan mereka. Kejam. Masuk dalam penjara. Ditangkap. Kanak-kanak, orang tua, ibu semua. Akhirnya, wilayah yang tinggal sekarang yang berada di sempadan adalah Gaza. Yang kita sebut Gaza tu. Dan kawasan Palestin yang lain, ini bukan peta betul ni. Ini saya bagi gambaran saja. Kawasan Palestin yang lain ada lagi yang aman. Boleh ke sekolah macam biasa. Boleh berniaga macam biasa. Boleh belajar. Boleh bekerja macam biasa. Ada kawasan aman. Tetapi penduduk di tebing barat, di Gaza ini, mereka pertahankan diri. Kalau mereka juga mengundur, lama-lama habis.
Habis semua tanah Palestin. Akan habis, tuan-puan dan puan sekalian. Jadi benteng akhir ni penduduk Gaza ni, tuan-puan sekalian. Kalau kita fikir, kenapalah penduduk Gaza tak nak pindah? Dah kena serang, dah kena bom, pindah je lah tempat aman. Kalau dia orang pindah, ini pula akan jadi sebadan. Makin luaslah tanah Yahudi. Ini tanah haram, tanah haram. Tak ada siapa pun yang mengiktiraf kecuali puak-puak mereka mengiktiraf ini adalah tanah Yahudi Israel. Tapi ini tanah haram. Mereka ceroboh tanah umat Islam. Mereka ceroboh tanah kita, tuan-tuan dan puan sekalian. Masya Allah. Begitulah peringkat awal yang berlaku di Palestin. Begitulah peringkat awal. Mereka duduk dalam rumah. Memang itu tanah mereka. Tempat mereka bertani. Tempat mereka sekian-sekian. Tapi akhirnya apa yang berlaku? Subhanallah. Akhirnya apa yang berlaku? Tuan-puan dan puan Allah sekalian. Mereka keluar. Sampailah Masjidil Aqsa berada dalam wilayah Yahudi, wilayah Israel. Lepas tu akhirnya itulah yang berlaku hari ini. Masya Allah, kita nak masuk ke masjid kita sendiri, umat Islam, Masjidil Aqsa, perlu menempuh kawalan daripada askar dalam keadaan ketakutan, kebimbangan dan sebagainya. Masya Allah, Allahu Akbar. Itu kesedihan yang kedua. Dan tajuk kita pada hari ini memang menyedihkan. Dan saya nak sebut tuan-puan dan puan Allah sekalian, bayangkan macam ni, kita seorang ibu ada 10 orang anak. Yang jaga ibu ni seorang saja. Jadi 9 orang anak yang lain perlu buat apa? Mendoakan kesihatan ibu, perlu bagi belanja pada anak yang tolong jaga tu. Kak Ngah jaga mak kan, wakil kami adik-beradik, kami tak boleh balik kampung. Jadi Kak Ngah, ini sumbangan, ini hadiah untuk Kak Ngah. Sekarang umat Islam tak ada jaga Palestin tu, tak ada jaga Masjidil Aqsa, tuan-puan dan puan sekalian. Wakil umat Islam yang jaga Masjidil Aqsa siapa? Penduduk di Gaza, penduduk Palestin. Sebab itu kewajipan kita menyumbang kepada perjuangan umat Islam di Palestin. Sebab mereka tak boleh nak bekerja seperti biasa, mereka tak boleh bercucuk tanam seperti biasa. Mereka tetap bertahan di tanah tersebut supaya tidak meluas lagi tanah yang dikuasai oleh Yahudi, oleh Israel ni. Tuan-puan dan puan sekalian. Sebab itu kita kena pastikan, jangan lepas peluang bulan Ramadan ni, cari mana-mana yang diyakini NGO yang memberikan keperluan-keperluan untuk Yahudi, astagfirullahalazim, untuk penduduk Palestin, kan, untuk menghancurkan Yahudi. Allahu Akbar, Masya Allah. Itu sebab yang kedua yang menyebabkan rasa menangis, sedih, sebab mereka dibom real, mati, air darah yang mengalir. Kita dibom perasaan sekarang. Tiba-tiba tak boleh nak. Orang yang duduk satu daerah dengan mak pun tak boleh nak pergi beraya balik rumah mak dan sebagainya. Ya, kita sedih. Tetapi tuan-puan sekalian cuba lihat. Ujian yang real betul-betul. Kita sekarang diuji dengan perasaan, dengan emosi, dengan mental. Dengan mental, emosi. Tetapi mereka betul-betul diuji menyeluruh. Kan, fizikal, mental semua. Masya Allah, rumah runtuh. Na'udzubillah min zalik. Jadi mudah-mudahan kita tetap teguh dan kuat menghadapi ujian ini. Masya Allah. Muslimin, muslimat dimati Allah sekalian. Kita akan ditanya oleh Allah kelak. Kita akan ditanya, apa yang kamu buat untuk Palestin? Apa yang kamu buat untuk Masjidil Aqsa? Untuk Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi, Arab Saudi jaga. Apa sumbangan kita? Yang kita pergi buat umrah, buat haji, itu sumbangan kita, tuan-puan sekalian. Belanja yang kita bayar, apa semua tu, itu yang Arab Saudi jadi kaya raya daripada belanja seluruh umat Islam, dibelanjakan duit, kan, visa apa semua tu. Itu kita dah buat. Tanggungjawab kita sebagai umat Islam perlu jaga Masjidil Nabawi dan juga Masjidil Haram. Tapi Masjidil Aqsa, wakil-wakil kita di Palestin. Sebagaimana anak ada 9 orang, apa tanggungjawab anak yang duduk jauh daripada ibu ayah ni? Bagi belanja pada ibu ayah, bagi juga belanja kepada orang yang anak, kakak kita ataupun adik kita yang tolong jaga mak ayah. Sebagai penghargaan kerana menggantikan kita. Jadi itu salah satu cara kita bertanggungjawab pada mak ayah kita yang jauh. Tuan-puan sekalian, saya pun hubungi adik-adik saya yang duduk dekat, bagi sikit duit raya. Lepas tu dia orang tanya, kenapa ni Kak Mak? Ini sebagai ucapan terima kasih Kak Mak, kamu jadi wakil jaga mak. Kamu jadi wakil Kak Mak, Kak Mak tak boleh nak balik, tak boleh nak santuni, tak boleh nak bantu mak. Jadi terima kasih sangat. Bagi hadiah kepada adik-beradik kita. Bagi belanja pada adik-beradik kita, subhanallah, kurang-kurangnya
adik-adik kita seronok, kita wakilkan dia. Untuk bahagian mak ayah tu, kita bagilah asing pula. Itu yang mampu kita buat, tuan-puan dimati Allah sekalian. Jadi begitulah ibaratnya, kita ni kan saudara dengan umat Islam di Palestin juga. Bagi belanja kepada mereka. Sampai peringkat mereka tak perlu susah cari rezeki, cari duit. Mereka tak akan kelaparan. Sebab apa? Umat Islam seluruh dunia bantu bagi belanja. Kerana mereka wakil kita untuk menjaga Masjidil Aqsa. Subhanallah. Itu analogi mudah untuk kita faham. Supaya kita rasa kita bukan menyumbang, tapi sebenarnya kita menjaga diri kita. Esok kita akan ditanya, apa yang kamu buat ketika Masjidil Aqsa kan sedang diceroboh, sedang dihina, sedang dikotori dengan perayaan-perayaan Yahudi dan sebagainya. Masya Allah. Saya percaya tuan-puan sekalian, kita tak kuat. Hati kita, umat Islam di Malaysia takkan kuat. Tak kuat untuk hadapi dibom, suami dibunuh, disembelih depan mata, anak dibom, kecacatan, hilang tangan. Kita tak kuat nak hadapi ujian tersebut. Dan percayalah, ujian yang kita lalui hari ini, PKP ke, perniagaan tak laku ke apa ke, bukan saya nak remehkan ujian anda, tak. Sebenarnya memang kita sebenarnya mampu hadapinya. Sebab tu Allah bagi ujian begini pada kita saat ini. Sebab itu janji Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bagi umat Islam di Palestin, kenapa diuji sangat dahsyat begitu? Kerana mereka mampu. Allah tahu umat Islam Palestin memang kuat. Imannya memang teguh. Amalannya memang hebat. Mereka kebanyakannya hafal 30 juzuk Al-Quran. Hafal 30 juzuk Al-Quran ini bukan kerana mereka pelajar tahfiz, tak. Mereka kata kerana orang Islam wajib hafal 30 juzuk. Dan saya pernah jumpa beberapa orang Palestin, dia pelik dengan umat Islam di Malaysia. Dia tanya saya, kamu tak hafal Quran 30 juzuk? Tak. Siapa yang hafal Quran? Pelajar-pelajar tahfiz, mereka hafal Quran. Dia kata, kamu kan Islam. Kenapa kamu tak hafaz Al-Quran? Al-Quran itu wahyu Allah. Itu kekuatan kita. Subhanallah, jauh sangat beza. Sebab itu mereka diuji Allah sangat berat. Kerana iman mereka sangat hebat. Subhanallah, tuan-puan sekalian. Kalau kita terlalu berkira-kira dengan ujian Allah, tapi kita tetap nak syurga Allah, itu angan-angan kosong. Kita nak syurga Allah, tapi tak nak tempuh ujian Allah. Itu adalah angan-angan kosong. Bila nama angan-angan tak akan jadi realiti, tuan-puan sekalian. Kita duduk minta dengan Allah, ya Allah kurniakanlah kami syurgamu, Allahumma inna nas'alukal jannah. Ya Allah kami mohon kepadamu syurgamu, ya Allah. Syurga Allah itu datang dengan pakej ujian. Itu hadis Nabi. Nabi bersabda, sesungguhnya syurga Allah itu dipagari dengan ujian. Dan neraka Allah itu dipagari dengan nikmat dunia. Sebab itu bila kita ditempuh ujian demi ujian, sebenarnya kita sedang menyingkap satu demi satu pagar yang memagari kita antara kita dengan syurga. Satu pagar lepas, satu pagar lepas, satu pagar lepas. Allah sedang menguji kita. Dan kita kena lalui setiap pagar ujian itu. Akhirnya kita sampai ke pintu syurga Allah. Nabi dah sebut syurga itu dipagari dengan ujian demi ujian. Dan neraka itu dipagari dengan hiburan, dengan kesenangan yang kita nak. Kita nak kesenangan, kita nak hiburan. Kita nak semua okey, berjalan seperti biasa, yang seperti kita nak. Tetapi yang berlaku tidak, tuan-puan sekalian. Yang berlaku adalah sebagaimana yang Allah nak. Kerana apa? Allah nak menerima permohonan kita nak syurga Allah. Allahu Akbar, subhanallah. Muslimi muslimat dimati Allah sekalian. Jadi petang ini tinggal lebih kurang setengah jam lagi. Tajuk yang diberikan kepada saya adalah Setulus Kasih Ibu. Masya Allah, Setulus Kasih Ibu. Anjurannya adalah Kuantan Medical Center, terbaik Kuantan Medical Center, menjadi penganjur Majlis Ilmu pada hari ini, membawakan tajuk Setulus Kasih Ibu. Saya nak mulakan dengan satu kisah. Masya Allah. Memang tadi kan kita ada buat lagu, Dek. Pasang lagi sekali lagu tu. Setulus Kasih Ibu. Saya masih ada, ibu saya masih ada. Ibu saya namanya Fikriyah binti Awam. Umur ibu saya 58 tahun. Umur ibu saya 58 tahun pada tahun ini. Saya berumur 38 tahun. Ibu saya melahirkan saya ketika umurnya 20 tahun. Sebab ibu saya nikah masa umur 19 tahun. Ibu saya sedang berada di Kampung Batu Enam, Kuala Terengganu. Setiap hari pun mesej. Kadang-kadang adalah hari yang miss. Tapi hampir setiap hari mesej kan. Masya Allah. Ibu saya melahirkan 10 orang anak. Keguguran dalam 4 kali tak silap. 10 orang anak. Saya adalah anak yang kedua. Saya ada kakak seorang. Saya ada adik lelaki 3 orang. Kemudian ada adik perempuan lagi 6 orang.
5 orang. Jadi kami adik-beradik 7 orang, perempuan 3 lelaki. Masya Allah. Subhanallah. Ayah saya telah meninggal dunia pada Ramadan tahun 2018. Jadi Ramadan kali ini tepat 3 tahun ayah saya meninggal dunia. Masya Allah. Ibu saya bukanlah seorang yang wanita yang sihat sepenuhnya. Sentiasa perlu dibantu juga dengan anak-anak. Masya Allah. Seorang guru, bekas guru, pencen guru, guru kimia, guru fizik, minta maaf. Beliau ada guru fizik, ngajar admat, matematik, sains lah, guru sains. Masya Allah. Tapi selalu orang panggil dia ustazah fizik sebab dia pakai jubah, tudung bulat macam jubah macam ni. Tuan-puan dimati Allah sekalian. Bila sebut setulus kasih ibu, memang kita rindu sangat. Saya pun dah berbulan tak jumpa ibu. Saya sebenarnya boleh saja gunakan, kalau saya nak menggunakan lah, nak menyalahgunakan surat rentas negeri atas nama NGO. NGO, sebab saya ada surat NGO. Memang polis buat permit, ada permit kelulusan polis. Ada surat NGO yang sebab memang kita buat kerja-kerja NGO. Memang ada bantuan-bantuan yang diberikan di Terengganu. Saya boleh je rentas negeri guna surat tersebut. Kan bagi bantuan di Terengganu, penerima kita ramai di Terengganu. Masya Allah. Kadang-kadang mak kata, Asma tak balik ke? Baliklah sekejap. Kan, Masya Allah, baliklah sekejap. Jumpa mak, gini-gini. Kan ada NGO. Saya kata tak boleh mak, tak boleh. Tak boleh mak, tak boleh. Memang rindu, subhanallah. Saya tahu ramai yang sedang rindu ibu ayah. Bertahanlah kita. Sebenarnya kan, satu keadaan saya fikir macam ni, muslimin-muslimat sekalian. Allah beri kita rasa sakit sangat tak jumpa ibu ayah keluarga ni, sakit. Tapi sebenarnya jauh lebih sakit kalau kita tak boleh berkumpul di syurga. Memang sakit, sedih tak boleh berkumpul hari raya dengan ibu ayah, dengan adik-beradik, dengan orang yang kita sayang. Tapi kita kena sedar Allah nak beri pengajaran banyak kepada kita. Kalau kamu rasa sakit sekarang, ketahuilah lebih sakit kalau kamu bila kamu tak boleh berkumpul di syurga. Kalau besok tak jumpa ibu ayah, tak jumpa anak, tak jumpa orang, ataupun kamu yang terpisah, kamu berada di neraka, itu jauh lebih sakit. Kesakitan, hakikat kesakitan yang sebenar, Masya Allah, adalah apabila kita tak boleh berkumpul sekeluarga di syurga. Dan hari raya yang sebenar, hari bahagia yang sebenar, hari raya yang sebenar, Aidul Fitri yang sebenar, kembali kepada fitrah yang sebenar, adalah apabila kita berkumpul menyambut kesyukuran, kegembiraan, kebahagiaan di syurga kelak. Subhanallah. Maka Masya Allah, berjuanglah kita sungguh-sungguh. Kan, berjuanglah sungguh-sungguh jadi anak yang baik, jadi isteri yang baik, jadi ibu yang baik, jadi hamba Allah yang baik. Selalu berdoa dengan Allah supaya Allah kumpulkan kita di syurga. Supaya Allah, ya Allah, sedih peritnya tak boleh berkumpul di dunia, ya Allah. Jauh lebih sedih dan perit kalau tak boleh berkumpul di syurga, ya Allah. Maka ya Allah, kalau inilah bayarannya untuk kami berkumpul di syurga, kami redha, ya Allah. Kalau inilah bayarannya, ya Allah. Kan, lalu kami redha, kami sabar, ya Allah, dengan ujian wabak ini. Walaupun kita nak marah dekat kerajaan, kita nak marah dengan orang tu, kita nak marah orang ni, nak marah orang yang menyebabkan, kan, PRK Sabah dulu, banyak macam-macam benda kita nak marah. Banyak sebab untuk kita marah. Kalau nak kumpul sebab-sebab ni sangat banyak, tuan-puan sayang. Tapi ke mana kita kalau kita hanya menghemburkan marah? Kita tak ke mana, tuan-puan dan puan sekalian. Akhirnya kita duduk, kita merenung diri. Ujian ini, walaupun banyak sebab untuk kita marah, banyak sebab untuk kita salahkan orang itu, orang ini, akhirnya kita terduduk, kita merenung diri. Allah sebenarnya nak menegur diriku. Allah sebenarnya nak beri aku faham, ya Allah. Sakit perit kita di dunia, kita masih lagi mampu hidup seperti biasa. Tapi keperitan hakikat sebenar adalah apabila kita berada di mahsyar kelak. Untuk memastikan kita mencari-cari besok di mahsyar kelak. Subhanallah. Mana suamiku, mana ibu ayahku di padang mahsyar yang manusia penuh. Subhanallah. Mana setiap anakku? Mungkin saya seorang ibu cari ketika itu, mana Atika, mana Luqman, mana Maisarah, mana Imran, mana Sofan. Mungkin mencari-cari, bimbang. Ya Allah, adakah kami bakal berkumpul di syurga? Adakah kami akan sama-sama masuk syurga? Subhanallah. Itulah hakikat. Dan sekiranya benar, masuk syurga, jumpa seorang anak, cari lagi, cari, jumpa, berkumpul semula. Itulah perayaan, hakikat perayaan sebenar.
Dan jika ujian demi ujian yang kita lalui pada hari ini adalah bayaran untuk syurga Allah, maka kita kena sabar dan kita kena redha. Ya Allah, aku redha. Ya Allah, aku sabar. Anak-anakku tak balik. Kepada ibu-ibu yang sedang menonton saat ini, teruskan sabar. Ya Allah, aku sabar, aku redha. Anak-anakku tak balik. Aku teruskan kuat. Aku teruskan untuk bersangka baik dengan ujianmu ini, Ya Allah. Ya Allah, maka Ya Allah, aku gantikanlah dengan perhimpunan kami di syurga. Kalau hari ini, Ya Allah, kami tak boleh berkumpul, gantikanlah dengan perhimpunan di syurga-Mu, Ya Allah. Perhimpunan di bawah naungan-Mu di mahsyar kelak. Masya Allah, subhanallah. Jadikan itu penawar hati kita. Tuan-puan sekalian, memang benar syurgalah penawar hati bagi orang yang mukmin. Bila diuji, terus nampak, Ya Allah, aku redha, Ya Allah. Dan gantikanlah kesakitan aku ini dengan syurga-Mu. Ya Allah, aku redha. Terus kaitkan dengan syurga. Terus kaitkan. Kerana apapun ujian di dunia, ia sangat berbaloi untuk harga sebuah syurga. Apapun ujian. Sebab itu penduduk Palestin, memang kita rasa sedih. Tapi mereka merasakan itu peluang mereka untuk syahid. Itu peluang mereka untuk bertemu dengan syurga. Untuk bertemu dengan Rasulullah. Untuk bertemu dengan para pejuang-pejuang yang telah pergi dahulu, yang telah syahid. Mereka nampak itu peluang untuk mereka. Jadi bila kita dihadapkan dengan ujian, kita pun sama. Kita melihat ini peluang kita untuk syurga Allah. Lalu kita pilih sabar, redha, bersangka baik dan sebagainya. Tuan-puan dimati Allah sekalian, Masya Allah. Bila sebut tentang seorang ibu, saya juga seorang ibu. Anda di kalangan saya ramai seorang ibu. Dan sudah tentu semuanya di kalangan kita adalah anak. Maksudnya mustahil kalau ada di kalangan kita yang kata, Ustazah, saya tak kenal ibu saya tak nak maafkan ibu saya buang saya, apa semua. Tuan-puan sekalian, saya nak cerita sikit. Masya Allah. Saya ada pengalaman 7 kali melahirkan anak. 6 kali normal, 1 kali dengan caesar, dengan potonglah dengan potong dengan bedah, pembedahan cesarean. Kemudian saya ada 2 kali gugur. Saya pernah juga cuci rahim dan sebagainya. Masya Allah. Pengalaman saya melahirkan anak semuanya berbeza. Semuanya berat. Hampir semua berat. Adalah 2 orang yang alhamdulillah. Uri lekat, hidup-hidup dalam keadaan tanpa bius. Doktor masukkan balik. Selepas 30 minit tunggu, uri tetap tak keluar. Masa tu pintu rahim saya dah tutup. Doktor masukkan balik tangannya. Dalam keadaan tersebut, kita tanpa bius untuk keluarkan uri. Kalau tak keluarkan uri, bleeding memang boleh membayar, boleh matilah, subhanallah. Boleh bleeding yang membahayakan nyawa. Pelbagai pengalaman melahirkan anak, subhanallah. Dan setiap kali saya melahirkan anak, tuan-puan sekalian, setiap kali saya rasa sakit melahirkan anak. Yang saya ingat, orang yang saya paling ingat ketika adalah ibu saya. Sebab itu memang suami saya dah faham. Selepas saya melahirkan anak, orang pertama yang saya akan mesej adalah ibu saya. Saya akan kata, Mak, terima kasih lahirkan Asma. Terima kasih lahirkan Asma. Terima kasih Mak lahirkan anak-anak semua, Ya Allah. Subhanallah. Tuan-puan sekalian, orang lelaki Allah tak pilih untuk menempuh sakitnya bersalin. Kerana Allah Maha mengetahui siapa yang mampu untuk menanggung sakitnya bersalin. Perempuan nampak lemah, lembut, lemah, tak bermaya. Tapi Allah takdirkan rahim dalam tubuh badan wanita. Dan rahim itu menjadi tempat jatuhnya apa? Tempat jatuhnya air mani, lalu membenih menjadi manusia. Manusia ada ciptaan Allah yang terbaik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Masya Allah. Dan Allah pilih tubuh badan manusia yang bernama wanita yang dikatakan lemah ini, tempat kasih sayang Allah jatuh. Rahim, kasih sayang. Ar-Rahman, Ar-Rahim, kasih sayang Allah. Tempat Allah pilih untuk ciptaannya yang terindah, yang terbaik, iaitu manusia. Masya Allah. Kesukaran mengandung alahan yang sangat teruk, berpanjangan, tuan-puan. Saya mengalami alahan sampai 9 bulan. Kurus kering. Walaupun dah 9 bulan, berat 55. Kan? Doktor kata kandungan memang kecil apa semua. 9 bulan, muntah-muntah lagi. Tak boleh nak makan. Masya Allah, tak boleh nak makan. Sakit. Tempoh 9 bulan, hampir 1 tahun, tuan-puan sekalian. Lepas tu sakit melahirkan anak. Anak pertama saya lahir dalam keadaan trauma yang sangat dahsyat.
Orang panggil ketupan darah. Masa tu bukaan tak buka, tapi dah cukup bulan. Saya tak tahu macam mana. Dan itu adalah satu kesilapan bila saya rujuk doktor-doktor. Subhanallah. Terus air ketuban saya dipecahkan. Dan saya mengalami contraction 9 cm, 10 cm yang sangat sakit tu selama 5 jam. Selama 5 jam, Masya Allah. Sebenarnya contraction yang sakit 9 cm, 10 cm tu biasanya dalam 30 minit. Ataupun 20 minit. Sebab itu contraction yang paling dahsyat sakit. Bila bila bukaan 9 cm, 10 cm ni, contraction tu tak boleh nak kata. Sakit macam mana tak nak bayang. Tak nak bayang kesakitan tu, menggelupur apa macam kena gigi hidup-hidup. Itu kesakitan paling dahsyat. 4 cm, 5 cm dah dahsyat dah. 6 cm dah dahsyat dah. Tapi 8 cm, 9 cm ni sangat dahsyat. Dan kadar kesakitan yang saya alami masa melahirkan Atikah tu, Masya Allah. Masa tu 5 jam non-stop. Tak ada berhenti. Contraction non-stop. Lepas saya mengandung dan saya melahirkan Luqman, anak kedua, baru saya tahu macam mana contraction tu akan berhenti. Contraction berhenti dalam berapa minit, datang balik, berhenti, datang balik. Betul kan Puan Safura? Itu normal, contraction. Mula-mula tak berapa sakit, lama-lama makin sakit. Hujung sakit. Saya yang hujung tu dan non-stop, saya tak ada peluang untuk saya minum air, untuk rehat. Non-stop berpusing. Allah uji saya masa tu. Dan selepas saya bersalin, memang tak boleh nak keluar baby, kena vacuum apa semua. Saya dah berapa lama dah selesai dah semua. Saya nak turun daripada katil. Rupanya saya kebas daripada separuh badan saya tak rasa apa-apa. Suami saya angkat, pindah katil. Saya turun, saya terus jatuh. Sebab apa? Suami saya terus ampuh. Rupanya memang apa yang saya lalui masa tu, doktor kata kalau tak, memang Allah Akbar, rizki saya, Masya Allah, bukan rizki, Allah jaga, Allah pelihara, saya dapat berjalan semula. Itu yang berlaku kadang-kadang ada kes-kes yang ibu lepas bersalin melahirkan anak meninggal ataupun melahirkan anak lumpuh. Masya Allah, Alhamdulillah. Berapa lama juga saya nak dapat rasa balik kaki saya. Masa tu kan saya kata, ya Allah, dan saya memang masa nak contraction, masa saya nak lepaskan ni, muntah bersilih ganti. Makanan tak ada, muntah, pitam apa semua. Memang tak sedar ketika meneran, vacuum apa semua. Allahu Akbar, tuan-tuan yang mati Allah sekalian. Macam-macam pengalaman lagi. Masa melahirkan Raihana, uri lekat, doktor tekan-tekan tak keluar. Lepas tu doktor kata, Asma, kamu kena tahan. Saya tak tahu apa doktor nak buat. Lepas tu saya diberi kita diberi kita panggil oksigen. Lepas tu diminta kita tahan nafas. Lepas tu doktor masukkan kembali tangan untuk menarik uri keluar daripada tu. Yang itu kesakitan yang tak boleh nak digambarkan sebab hidup-hidup. Saya ingat saya dah mati sebab saya dah gelap. Saya dah pingsan. Kesakitan yang luar biasa. Tuan-puan sekalian, ibu, namanya wanita, namanya ibu, tuan-puan sekalian. Selepas, walaupun trauma, sakit, dahsyat, nak pulih balik. Kerana Allah berikan dalam hati seorang ibu ini kasih sayang yang luar biasa. Sanggup tempuh lagi. Lepas tu mengandung lagi, melahirkan anak lagi. Masya Allah, subhanallah. Hebat. Sebab itu Allah tak akan pilih melainkan orang yang mampu. Sebab itu Allah pilih wanita. Hari tu kan ada seorang lelaki mesej saya. Bukan mesej peribadi. Jangan fikir bukan. Ini dalam grup lah dengan suami, kawan baik. Masya Allah. Ada dia sebut, dia kata, subhanallah, saya sayang sangat isteri saya. Saya tak akan terfikir untuk menduakan isteri saya. Saya tak akan fikir. Walaupun Islam membenarkan lelaki tu poligami, saya tak akan sanggup, dia kata. Sebab saya tak boleh bayangkan. Kalaulah lelaki boleh dipoligami. Mula-mula saya tak faham lagi maksud dia. Sebab dia kata dia tak boleh bayangkan kalaulah, saya tak boleh terima kalaulah benda tu terbalik. Maksudnya wanita lepas tu ada 4 suami contoh. Lepas tu gila-gila. Dia kata saya tak mampu membayangkan. Lepas tu saya terus jawab. Saya kata kenapa? Kerana itu Allah memilih wanita untuk dipoligami. Sebab wanita ni memang kuat. Hati wanita ni luar biasa. Dia punya kental, dia punya tabah, dia punya sabar, dia luar biasa. Dia kata wanita-wanita yang dipoligami oleh suami, ramai mana yang menderita, merana tapi sabar, redha, bertahan dalam rumah tangga poligami.
Ramai mana yang menderita dalam keluarga poligami. Yang bahagia tu ada. Tapi yang menderita lebih ramai. Sebab itu Allah tak pilih suami untuk dipoligamikan. Tapi Allah pilih wanita untuk dipoligamikan. Kerana hati wanita ini walaupun dihiris-hiris, walaupun disakiti, walaupun diabaikan, walaupun pengorbanan dia dipelekehkan oleh suaminya contohnya, dia tetap teguh, kuat. Sebab itu wanita memang luar biasa. Jawapannya mata Allah sekalian. Dan ini diiktiraf oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Diiktiraf oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam firman-Nya. Allah berfirman, subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Allahu akbar. Yang bermaksud, dan kami wajibkan manusia berbuat baik kepada kedua ibu bapanya. Mula-mula Allah sebut buat baik kepada kedua ibu bapa. Kemudian Allah menyebut ibu saja selepas itu. Hamalathu ummuhu. Ibunya telah mengandungnya dengan menanggung kelemahan demi kelemahan. Allahu akbar. Halusnya bahasa yang Allah gunakan. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluh. Allah menyebutkan ibunya telah mengandungnya dengan menanggung kesusahan, kesakitan, kelemahan demi kelemahan. Daripada awal mengandung hingga akhir menyusunya. Dan dalam tempoh memisahkan susunya ia dalam masa 2 tahun. Maka bersyukurlah kepadaku, Allah kata. Dan kepada kedua ibu bapamu. Dan ingatlah kepada aku jualah tempat kembali. Allahu akbar. Tuan-puan dimati Allah sekalian. Suatu hari Nabi SAW daripada Abu Hurairah, ja'a rajulun ila Rasulillah SAW. Seorang lelaki datang kepada Rasulullah SAW sambil berkata, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bi husni sahabati. Bertanya, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak untuk aku berbakti, ya Rasulullah? Kemudian Rasul menjawab, ummuka. Qala summa man qala summa ummuka. Qala summa man qala summa ummuka. Qala summa man qala summa abuka. Masya Allah. Bila Nabi ditanya, ya Rasulullah, kepada siapakah orang yang patut aku berbakti, ya Rasulullah? Kemudian Rasul menjawab, ummuka, ibumu. Kemudian dia tanya lagi, kemudian siapa ya Rasulullah yang perlu aku berbakti? Ibumu. Rasulullah ulang kali kedua. Kemudian dia tanya lagi, ya Rasulullah, kemudian siapa pula selepas ibu tu aku perlu berbakti? Ibumu. 3 kali Nabi ulang, ibumu, ibumu, ibumu. Kemudian kali keempat bila ditanya, kemudian siapa ya Rasulullah? Barulah kemudian ayahmu. Masya Allah. Apa luar biasanya ibu sampai Nabi jawab 3 kali. Ada 3 yang ibu buat selama-lamanya bapa tak boleh buat. Walau bapa buat macam mana pun takkan mampu boleh menyayangi 3 perkara yang ibu buat. Yang pertama, ibu mengandung. Dan ibu bawa bayi anak di dalam perut setiap saat. Perut dah membesar, dah 8 bulan. Masa ni berat boleh jadi 10 kilo. Campur air ketuban, campur baby, campur darah, campur uri, campur semua, boleh jadi 10 kilo. Pinggang yang sakit dah tak rasa sakit. Sebenarnya sakit, dah imun dengan sakit. Sakit dah jadi sebati dengan wanita mengandung melahirkan, dah jadi sebati. Bayangkan, wahai para lelaki sekalian, anda tidur pada malam hari, ada 10 kilo beras ada atas perut. Tuan, para lelaki sekalian, cubalah rasa betapa sakitnya pinggang bangun pagi besok. 8 jam, 6 jam tidur, letak beras atas badan. 10 kilo, cubalah. Pusing kanan pun ada 10 kilo, dah lengoh duduk terlentang, pusing kanan, dah tengah pusing kanan, pusing kiri pula, 10 kilo. Cuba ikat beras tu. Wahai para lelaki sekalian, wahai para anak sekalian, ini pengorbanan ibu kita. Bayangkan ikat 10 kilo beras, pergi mana-mana 1 hari. Rasakan bagaimana sakitnya pinggang tersebut. Pergi tandas bawa 10 kilo, berjalan bawa 10 kilo, ikat dekat perut.
Bayangkan macam ni lah, tak ikat dekat perut, bawa dengan tangan 10 kilo. Mungkin 1 jam kalau kita bawa 10 kilo beras, kita dah lenguh, kita akan letak. Ibu-ibu mengandungkan anak, sampai Allah sebut, kelemahan, keletihan, kesusahan demi kesusahan. Bawa pergi mana-mana, tak tinggal. Tak ada, ya Allah aku dah penat bawa perut ni, ya Allah boleh tak letak tepi sekejap? Tak boleh. 9 bulan bawa, tuan-puan dimati Allah sekalian. 9 bulan bawa. Itulah hebatnya seorang wanita. Hebatnya pada apa? Hebatnya pada kesabaran, ketabahan, kekuatan. Masya Allah. Allah akan bayar setiap kesusahan tersebut. Saya kan bila kita ni anak ni kadang-kadang kecil hati dengan mak kan, adanya kita ada perasaan. Kadang-kadang terasa. Tapi kalau ingat-ingat balik, ya Allah. Ada satu kisah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Masa tu dia melihat ada seorang lelaki sedang mengendongkan seorang ibu ketika tawaf. Masya Allah. Duk tawaf, gendong ibu ni. Kalau kita sekarang, kalau tawaf, tolak dan wheelchair. Tapi zaman tersebut tak ada wheelchair. Jadi, Sayyidina Umar tengok ada seorang anak, seorang lelaki sedang mengendong ibunya sambil tawaf. Berat tuan-puan sekalian, sambil tawaf, gendong. Selesai tawaf, lelaki ni nampak Sayyidina Umar lalu bertanya, ya, wahai Amirul Mukminin, ibuku sakit. Aku bawa ibuku begini ke mana-mana. Aku hanya meletakkan ibuku dalam beberapa waktu saja. Waktu aku tidur, rehat. Waktu aku ketandas. Waktu aku dalam keadaan solat. Waktu aku mungkin ada qada hajat, macam tu saja. Selain daripada tu, aku berbakti dan menjaga ibuku dengan bersungguh-sungguh. Allahu Akbar. Akan berjaga sungguh-sungguh ya Rasulullah. Wahai Amirul Mukminin. Lalu lelaki ni bertanya, adakah aku telah membalas pengorbanan ibuku, wahai Amirul Mukminin? Dia tanya. Adakah aku berbakti, jaga ibu, mandikan ibu, suapkan makan ibu, siap dukung lagi ibu dan tak pernah tinggalkan ibu, wahai Amirul Mukminin? Adakah aku telah membalas kebaikan ibuku terhadapku? Dia tanya. Lalu Sayyidina Umar menjawab, tidak. Seorang anak, walaupun kamu melakukan hal demikian, tak akan mampu membalas pengorbanan ibu saat melahirkan anak walaupun dengan sekadar sakit. Kan masa nak melahirkan contraction tu kan kita ada mendengus macam bukan merungut ya, automatik akan keluar. Masa sakit tak amat tu dengusan sakit tu. Subhanallah, dikatakan sesungguhnya walaupun kamu lakukan begini sepanjang hidupmu, berbakti jaga ibu begini, takkan mampu untuk menyamai sekali hembusan sakit ibumu ketika melahirkanmu. Masya Allah, sampai macam tu sekali tu, apa dimati Allah sekali. Saya tak ingat ulama mana, ulama kabir lah, ulama kabir. Imam Syafi'i ke, Imam Malik ke, ataupun Imam Nawawi ke, ataupun Imam Ghazali ke sebut. Sesungguhnya, mengurut ataupun menyantuni, menjaga kebajikan, urut. Kan ibu, ayah yang tua, yang sakit, kita urut-urut. Lebih aku cintai daripada solat malam sepanjang malam. Subhanallah. Sebab apa? Itu antara kunci syurga. Anak kunci jalan ke syurga yang utama bagi seorang anak, iaitu berbakti kepada ibu dan ayahnya. Ulama ni menyebutkan sesungguhnya pahala kamu menguruskan ibu ayah. Kan kamu urut ibu ayah yang penat. Kamu dengar dia, kamu layan. Ni layan. Kan sekarang ibu-ibu rindu pada kita kan. Kadang-kadang tu cakap dengan mak ayah sekejap. Okey mak, orang ada kerja ya. Okeylah mak ya. Masya Allah. Tapi borak dengan kawan-kawan boleh lama. Kan? Sampai aku tak boring lah cakap dengan kau seronok lah. Tu apa ni mati Allah sekalian. Memang ibu sudah tua. Ayah sudah tua. Apa sangat yang diorang nak borak? Habis-habis diorang cerita benda yang sama kan. Tuan-puan sekalian, tolonglah layan. Ayah saya dah meninggal 3 tahun yang lepas. Yang sangat saya rindu suara ayah. Nak dengar suara ayah. Ya Allah, nak borak. Sebab saya memang suka borak. Suami saya tahu kalau saya cakap dengan mak memang takkan sekejap. Sejam tu biasa kalau cakap dengan mak. Memang dah tahu. Kalau saya nak cakap ke mak, saya kena ready, standby. Cakap dengan ayah pun lama. 30 minit, 40 minit lama. Tuan-puan sekalian, masa kita lahir, kita tak mampu nak bercakap. Kita tak reti nak bercakap. Tapi ibu dan ayah kita lah
yang membimbing dan mengajarkan kita setiap patah perkataan. Makan, minum, panggil Umi, panggil Abi. Kita tak pandai bercakap, tuan-puan sekalian. Ibu ayah kita lah yang mengajarkan kita setiap patah perkataan. Tapi apa yang kita buat setelah kita pandai bercakap? Kita sakiti hati ibu ayah kita dengan kata-kata kita. Apa yang kita buat setelah kita pandai bercakap? Kita lawan cakap ibu ayah kita. Kita menjawab sebab kita rasa kita bijak. Kita belajar tinggi. Kita belajar sampai universiti. Mak ayah kita tak belajar universiti contohnya. Dan bila kita dah pandai bercakap, kita banyak bercakap dengan orang luar berbanding dengan mak ayah kita. Sedangkan mak ayah kita rindu. Mak ayah yang tuntun kita sampai pandai berkata-kata. Masa kita baby, kita tak pandai berjalan. Kan kita tak pandai berjalan. Kita tak pandai berjalan. Tapi mak ayah kita sabar. Pimpin, tatih kita. Ajar kita berjalan. Letak kita kat situ. Lepas tu tunggu kita kat sini. Anak kita pun berlari pergi dekat dia. Bila nampak jatuh, mak ayah kita ambil. Semua itu tidak ada dalam memori kita. Tak ada. Kita lupa semua tu. Tak ada dalam memori kita. Sampai kita pandai berjalan. Sampai kita pandai berlari. Tapi akhirnya kita semakin jauh dengan mak ayah kita. Kita tinggalkan mereka jauh. Kita lebih banyak berjalan melancong. Kita lebih banyak berjalan di mall-mall. Kita banyak berjalan ke tempat-tempat yang kita nak pergi. Kita tak banyak berjalan. Sekarang ya kita sedih. Sebelum ada PKP dulu, adakah kita memanfaatkan masa sebanyaknya untuk berjalan pergi kepada ibu ayah kita? Masya Allah. Tuan-puan dimati Allah sekalian, kita tak pandai makan sendiri. Masa baby tak pandai makan sendiri. Ibu susukan kita. Tuan-puan sekalian, ibu menyusu tahu bagaimana masa menyusu sakit pinggang, sakit belakang, sakit urat. Menyusu. Sakit. Mula-mula menyusu sakit payudara sampai bengkak. Bekak susu, luka. Payudara luka, berdarah, sakit. Tuan-puan sekalian. Saya kadang-kadang masa peringkat awal, masa nak nyusu, saya sampai kata, bang tak nak nyusu, sakit. Peringkat awal nak sesuaikan susu nak keluar, luka tuan-puan sekalian, berdarah. Letak ubat pedih. Bila anak isap, ya Allah sakitnya, ya Allah, sakit sangat. Mengalir air mata, sakit tuan-puan sekalian. Ibu kita lalui saat itu. Kan? Lepas tu pandai makan, suap. Tapi ramai mana suap dengan sabar. Bila kita makan comok, keluar-keluar pun mak kita lap. Jadikan itu bahan gurauan, jadikan bahan hiburan. Alah, comoknya anak Umi, comot, lap, comot. Masya Allah, lap. Cium, tukar baju. Tapi ramai mana hari ini, bila ibu ayah sakit, bila disuap, bila ibu ayah tu tak lalu makan, dimarah. Makan lah. Ni kata tak sihat, marah ibu ayah tu. Masya Allah. Lepas tu bila ibu ayah tu mungkin tumpah-tumpah, makanlah elok tumpah-tumpah ni. Ya Allah, masa kita kecil tumpah macam mana pun mak ayah lap, subhanallah. Hari tu kan, tuan-puan sekalian, saya adalah RNR tahun lepas ni, cerita tahun lepas. RNR dekat tandas. Lepas tu kan, saya dengar anak ni daripada luar tandas marah-marah. Mak dia ada dalam tu, dalam tandas. Anak ni dekat luar ni kan. Mak, cepatlah sikit. Dah lama dah orang tunggu ni. Mak dia kata, ya. Bunyi macam suara orang tua. Mak, cepatlah ni. Anak kat luar menjerit panggil mak dalam tandas. Saya masa tu kan terus menangis. Ya Allah, Allahu Akbar. Masa kita kecil, kita tak pandai buang air sendiri, tuan-puan sekalian. Ibu dan ayah kita yang bersihkan najis kita. Ibu ayah kita yang bersihkan tempat kita buang najis kalau kita tidur malam. Ibu ayah kita lah yang uruskan semuanya. Kenapa anak-anak tak boleh sabar nak uruskan najis ibu ayahnya? Masya Allah. Tuan-puan dimati Allah sekalian. Masa kita kecil kan kita panggil mak, Umi, anak akan cepat, ibu akan cepat menyaut. Tapi hari ini macam mana kita dengan ibu ayah kita? Hari ini, besok, lusa hari raya, kalaupun kita tak boleh hadir secara fizikal di hadapan ibu ayah kita, luangkan masa. Buat video call, telefon, layan, walaupun cerita sama.
Walaupun diorang tu bercakap benda yang sama, boring, layan. Kadang mak buat apa? Mak saya cerita pasal kucing, kadang cerita pasal pokok-pokok dia, cerita pasal apa pun. Walaupun ulang benda yang sama, tak payah cakap. Mak dah cerita dah ni. Kadang-kadang tu cerita mak saya, dia dah cerita tapi dia lupa kan. Bukan dia nyanyuk tapi dia lupa. Tapi kita layan tu, yalah mak, okey, layan macam baru dengar cerita tu. Masya Allah. Satu hari suara tu takkan ada lagi. Mak kita akan meninggal. Mungkin kita meninggal dulu. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Masya Allah. Saya nak cerita satu kisah benar yang berlaku betul-betul dalam 3 bulan yang lepas. Diceritakan oleh hamba Allah ni. Dia kata, Ustazah, tolong cerita kepada ramai orang supaya orang dapat ambil intibat. Kampung saya ada seorang wanita ni memang saya kenal. Dia selalu kasar dengan mak mertua dia. Dia pukul mak mertua dia. Dia hina, dia ejek, dia maki amun. Dan pernah dia gigit tangan mak mertua dia. Sebab orang tua kan, tangan dah gigit, lepas tu tumpah air. Lepas tu dia gigit tangan mertua dia. Dia kata, Ustazah tahu tak, dia cerita, wanita tu telah meninggal dunia mengejut. Dia sakit 2-3 hari saja. 3 hari, 4 hari macam tu, dia mati mengejut tanpa ada sakit berat apa-apa. Saya kata, apa yang berlaku? Seberapa hari sebelum dia meninggal, dia dengar tak ada sakit, bukan COVID ke apa ke. Kulit dia merah-merah, berair, menggelupuk dan ada banyak kesan gigitan macam sama dia gigit mak mertua dia dulu tu. Jadi badan dia tu merah-merah, kesan gigitan banyak. Dan dia meraung-raung, menangis, meraung-raung, kesakitan menggelupur sampai dia mati. Sampai mati dan keadaan menggelupur macam tu. Dan takdir Allah, sebab mak dia, kawan yang cerita pada saya ni, kenalan saya, cerita depan-depan, mak dia yang mandikan jenazah wanita tersebut. Dia kata tak boleh nak sentuh. Bila sentuh, berkuping-kuping, jatuh, kulit jatuh. Allahu Akbar, Masya Allah. Saya nak sebut, itu sebab apa? Menyakiti ibu mertua. Ini bukan cerita menyakiti ibu kandung. Kalau ibu kandung, apa tak lagi? Wahai para wanita, para ibu, para isteri, para suami-suami sekalian, tolong sayang isteri anda. Tolong. Kalau isteri anda buat salah, kalau isteri anda buat dosa, menyakiti hati anda, wahai para lelaki sekalian, tolong dengar. Kalau isteri anda buat apa pun yang menyakiti hati anda, kalau tak ada sebab pun untuk anda sayang isteri, tak ada sebab untuk anda mencintai isteri semula, dan anda banyak sebab untuk anda membenci isteri. Kalau isteri anda pernah melahirkan anak anda, kalau isteri anda pernah bersusah mengandung, melahirkan dan menyusu, tolonglah jadikan itu tali yang terkuat untuk anda bertahan menjaga isteri. Subhanallah, Allahu Akbar. Kerana apa? Anak-anak yang kalian banggakan itu. Anak-anak yang bakal mendoakan, wahai para lelaki sekalian yang akan doakan anda. Datangnya daripada air mata, air darah, air keringat isteri anda. Ketika melahirkan, ketika mengandung, semuanya keluar. Air mata sakit keluar. Air keringat kesakitan dan juga air darah. Banyak mana darah yang mengalir, tuan-puan dimati Allah sekalian. Masya Allah, subhanallah, muslimin muslimat yang dimati Allah sekalian. Kalaupun kita tidak mampu untuk mungkin adik kita yang tidak mampu melahirkan anak. Kan nikah tak ada anak dan sebagainya. Kan, ataupun tak nikah, jadi macam mana nak ada anak? Tapi saya jamin, memang jamin, semua orang adalah anak kepada seorang ibu dan ayah. Kalau ibu ayah kita dah meninggal dunia, sebenarnya hubungan kita dengan ibu ayah tak pernah putus. Itu disebut dalam hadis Nabi. Apabila mati anak Adam, terputus semuanya kecuali 3. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan juga doa anak yang soleh. Tuan-puan sekalian, di mahsyar kelak ada satu pertanyaan seorang hamba kepada Allah. Ya Allah, daripada mana banyaknya pahalaku ini? Lalu Allah menjawab, ini adalah istighfar anak-anakmu. Sebab itu sebenarnya talian hayat dan hubungan kita dengan arwah ibu ataupun ayah kita belum putus. Kerana kalau kita anak, sebagai tanda kita menghargai dan mencintai ibu ayah kita yang telah mati, tolong jadi anak yang soleh. Sebab dalam hadis tersebut Nabi sebut doa anak yang soleh. Doa anak yang soleh. Tapi adakah kita anak yang soleh? Adakah kita hamba Allah yang soleh? Adakah kita betul-betul jaga aurat kita?
Adakah kita jaga solat kita? Adakah kita jaga pergaulan? Kita bayar zakat, kita buat kewajipan. Kita kena jadi anak yang soleh. Kita kena jadi hamba Allah yang soleh. Kerana nilai anak yang soleh seperti ini, doanya tanpa hijab sampai kepada ibu ayahnya. Lalu kita berdoa, ya Allah, jadikanlah kuburan ibu ayahku seperti taman syurga. Jangan engkau seksa ibu ayahku, ya Allah. Kasihani ibu ayahku sebagaimana mereka mengasihi kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Sesungguhnya aku rindu ibuku, ya Allah. Rindu nak peluk, rindu nak cium. Rindu ya Allah, aku rindu, ya Allah. Maka tahukanlah rasa rindu dengan ibu dan ayahku ini, ya Allah. Dengan ikatan kasih sayang, dengan kesatuan di syurga-Mu, ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya, ya Allah, Engkau maha mengetahui doa-doa untuk arwah, untuk ibu ayah. Doa anak yang soleh, doa yang pasti sampai kepada ibu ayah. Ya Allah, angkatlah azab kubur, lapangkanlah kubur ibu ayahku, ya Allah. Jadikanlah seluas mata memandang, jadikanlah ia salah satu taman syurga-Mu, ya Allah. Tuan-tuan di mata Allah sekalian, jangan gantungkan doa kita dengan orang lain. Jumpa orang lain minta doakan untuk arwah. Sebenarnya yang paling afdal mendoakan untuk ibu ayah adalah kita sendiri, iaitu anak. Saya tahu mungkin ada di kalangan kita ada pengalaman pahit dengan ibu ayahnya. Ibu ayah yang kurang baik, yang kurang adab, yang kurang akhlak, ibu ayah yang dera. Walau apa pun keburukan ibu ayah, tolong maafkan ibu ayah kita dan tolong doakan. Masya Allah. Biarlah yang mengadilinya adalah Allah, bukan kita yang menghukum ibu ayah kita. Bukan kita yang mengadili mereka. Dan kesilapan yang ibu ayah kita lakukan adalah mungkin kerana cara mereka juga dibesarkan. Selalu kadang orang mengadu tentang ustazah mungkin dapat ibu ayah yang baik, tapi saya tidak, ustazah. Saya pegang tangan, saya sebut, saya kata, tolong maafkan ibu ayah, tolong, kesian dekat ibu ayah. Mereka dah susah payah besarkan kita, tolong maafkan ibu ayah kamu, boleh tak? Tapi ustazah, apa yang ibu ayah saya buat sedih sangat, parik sangat, ibu ayah saya fitnah saya, gini-gini dia cerita. Saya kata begini, kita tak tahu bagaimana ibu kita dibesarkan oleh ibu ayah mereka. Kerana itu ibu puan memiliki hati yang begitu. Kerana dia dibesarkan macam mana. Akhirnya dia buat begitu pada kamu. Jadi tolong maafkan. Kerana pengorbanan ibu kamu mengandung, melahirkan dan menyusu tidak mampu dibalas dengan apa jua. Dan jadikanlah kemaafan kamu itu insya-Allah sebagai asbab untuk kamu masuk syurga. Ini disebut di dalam firman Allah. Allah sebut 4 ciri-ciri akan masuk syurga sekeluarga. Yang pertama, mereka yang sabar kerana mengharap redha Allah. Yang kedua pula, mereka yang melakukan sedekah dalam sembunyi atau terang. Yang ketiga, iaitu mereka yang membalas kejahatan dengan kebaikan. Dan yang keempat, Masya Allah, ada yang keempat tu. Yang keempat, tak masuk syurga sekeluarga tu. Ada dalam ni. Ada ciri dalam surah Ar-Ra'd tu, ayat 22 tu. Saya tak ingat yang keempat. Yang menjaga solat. Cukup 4 tu. Allah berfirman, maka dia akan dikumpulkan di syurga. Dia akan kumpulkan di syurga bersama nenek moyang dengan pasangan dengan anak-anaknya. Itu 4 ciri orang yang akan masuk sekeluarga di syurga. Yang pertama Allah berfirman, Allah sebut mereka yang bersabar kerana mengharap redha Allah. Kemudian mereka yang tetap teguh mendirikan solat. Kemudian yang ketiga, mereka yang menolak kejahatan dengan kebaikan. Yang keempat, mereka yang memberikan infak di jalan Allah sesama ada secara terangan ataupun sembunyi. Lalu saya kata, puan, mungkin asbab puan maafkan ibu ayah ni yang telah membuatkan keburukan pada puan ni, kan puan balas kebaikan, puan tetap jaga, tetap bagi belanja, tetap hormat walaupun kena maki hamun. Puan tolak kejahatan dengan kebaikan, insya-Allah Allah berikan puan masuk syurga sekeluarga. Dan masa tu puan boleh tarik anak-anak, kan boleh tarik pasangan suami, puan boleh tarik ibu ayah sama-sama masuk syurga. Maka subhanallah, Allah sangat baik tuan-puan sekalian. Maha baik Allah, Allah sangat baik dengan kita. Sebagai penutupnya, muslimin muslimat di mata Allah sekalian, tajuk kita adalah setulus kasih ibu. Ibu juga manusia biasa. Ibu juga mesti buat silap. Ibu juga mesti buat salah. Ibu juga kadang-kadang tak boleh mengawal marah. Ibu manusia biasa seperti kita. Namun kasih ibu terhadap anak tidak pernah didustakan. Buktinya, ibu sanggup menempuh segala sakit yang kita dah baca daripada, yang kita ceritakan daripada awal. Maka apa pun sebab untuk kita sakit hati dengan ibu, dengan ayah kita. Sebenarnya,
kita ada lebih banyak sebab untuk menyantuni dan berbakti kepada mereka. Masya Allah, Allahu Akbar. Jadilah kita anak yang baik, anak yang membahagiakan sementara hayat masih ada. Dan ibu bapa yang telah pergi, maka berbaktilah dengan cara beramal soleh, melakukan wakaf sedekah dengan niat untuk ibu ayah kita. Masya Allah. Alhamdulillah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Sekadar itu perkongsian daripada saya. Saya mohon maaf salah dan silap. Dan insya Allah sekali lagi sebagai penutupnya, saya ingin mengajak tuan-puan dan mati Allah sekalian untuk bersama dengan kami. Kalau kalian tengok, ada di page, ada ditulis untuk memberi infak kepada NGO kami, Sahabat Amal Care. Dan Alhamdulillah, kami banyak membantu ibu-ibu tunggal. Kami banyak membantu ibu-ibu yang terbiar. Ada ramai ibu-ibu yang anak tak nak, anak biarkan di rumah dengan najis, dengan apa, kami santuni. Ada ramai ibu-ibu yang anak-anak buang, anak-anak tak nak jaga, yang lapar dan sebagainya, kami jaga tuan-puan sekalian. Kami santuni, hantar makanan dan sebagainya. Subhanallah, hari ini hari kedua terakhir Ramadan, malam ini malam terakhir. Sudilah kiranya kalian menyokong perjuangan NGO Sahabat Amal Care untuk kami terus menyantuni ibu-ibu yang susah di luar sana semampu seramai yang boleh. Begitu juga dengan bapa yang terbiar pun ramai tuan-puan sekalian. Ada tu buta, tak boleh tengok sebab sakit, buta. Bila kami pergi, najis merata-rata dalam rumah. Dia tak nampak, Masya Allah. Anak tak nak jaga, suami tak nak jaga. Tim kami pergi bersih, gantikan itu, ini, pergi ziarah. Allahu Akbar, Masya Allah. Ada macam-macam kisah. Itulah ujian bagi ibu tersebut. Kan bila dah tak berdaya, dah OKU, dah buta, tak boleh nampak dan sebagainya, dibiarkan. Na'udzubillahi min zalik. Allahu Akbar. Subhanallah, saya ucapkan selamat Ramadan, menghabiskan Ramadan dengan terbaik, berpisah dengan Ramadan dengan terbaik, Masya Allah. Dan saya ingin juga mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, walau di mana kita berada, walaupun hanya di rumah. Binalah bahagia, ciptalah bahagia dengan ahli keluarga. Tetap memakai pakaian yang indah, tak semestinya baru, pilih pakaian indah, itu sunat. Tetap kita hidangkan makanan yang terbaik untuk ahli keluarga, bukan mewah, bukan lazat, tapi yang terbaik. Tetaplah kita hias-hias, bersihkan rumah kita, semua itu sunnah. Masya Allah, binalah bahagia. Bahagia itu ada di dalam hati. Masya Allah, mudah-mudahan kita tetap kuat mematuhi SOP dan kita akan menang. Allah akan bantu kita. Kita jaga kita, Allah jaga kita. Sekian daripada saya sayang semua kerana Allah, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wabila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita sudahi dengan lagu Ibu. Masya Allah, lagu Ibu. Marilah sama-sama kita hayati. Subhanallah, Alhamdulillah, sahabat-sahabat sekalian. Terima kasih, saya tengok ramai sangat yang mendoakan saya tadi. Ada doakan semoga sihat walafiat, terus kuat untuk buat dakwah, untuk buat kerja amal. Kembali semua doanya kepada sahabat-sahabat semua. Ada rezeki, saya nak InsyaAllah kita jumpa. Mana-mana nanti dah habis COVID, wabak semua kan. Kita jumpa, kita turun. Sungguhnya daripada hati yang dalam, saya sangat sayangkan sahabat-sahabat semua kerana Allah, kerana Rasulullah SAW. Dan saya mendoakan semuanya dalam keadaan sihat walafiat, dilindungi daripada COVID-19. Dan siapa yang diuji Allah dengan diuji sakit COVID-19 ini, moga Allah angkat, Allah beri sembuh. Dan Allah beri kekuatan kepada frontliner. Masya Allah, para frontliner semua. Terima kasih kepada penganjur kita pada hari ini, iaitu Kuantan Medical Center dengan frontliner apa semua. Moga terus kuat tabah untuk menghadapi ujian ini. InsyaAllah kita buat yang terbaik 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Mudah-mudahan negara Malaysia yang kita cinta ini bebas daripada COVID-19 ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Fattah, ya Alim, ya Razak, ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Sayang semua sayang.